Paparan dari negeri di bawah bayu. Kerja naik taraf loji rawatan air Kogopon fasa 2 di Papar berjalan lancar. Perincannya terus sahaja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Baik Sahih, projek naik taraf loji rawatan air LRA Kogopon Fasa 2 di Papar dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Ketika ini, kerja-kerja naik taraf bernilai RM365.9 juta itu mencapai 4.8%, melebihi jadual yang ditetapkan iaitu 2.5%. Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali berkata projek naik taraf LRA Kogopon bertujuan menambah kapasiti pengeluaran daripada 40 juta liter air sehari JLH kepada 80 JLH. Ia melibatkan kerja-kerja naik taraf loji rawatan air, sistem perpaipan, pengambilan air mentah, pembinaan tangki air di 4 kawasan serta pembinaan kotes kaki tangan. Saya sendiri bersama Adun Cawang dan Adun Bahau akan terus memantau projek ini dari dekat dan setiap 3 bulan kami akan turun ke kawasan ini untuk melihat progres, memastikan projek ini dapat siap mengikut jadual. Dato' Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memberitahu media selepas meninjau tapak projek naik taraf LRA Kogopon. Pelaksanaan projek ini perlu disegerakan bagi menyelesaikan masalah gangguan bekalan air yang sering membelenggu penduduk sekitar Papar. LRA Kogopon juga mampu mengatasi masalah bekalan air sekitar kawasan Hulu Kimanis, Terminal Minyak dan Gas Sabah serta sekitar daerah Putatan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan berharap kerajaan negeri tidak menangguhkan keputusan berhubung pembinaan empangan Papar walaupun ia merupakan isu yang besar dan sensitif. Apa solusinya? Perlu buat keputusan. Jangan lagi macam dulu, tak mau buat, tidak jadi, bila orang bising. I think kita kena buat keputusan. Kalau walaupun kadang-kadang tidak popular, tetapi untuk jangka panjang. Sebab Sabah ini, kita ada problem tentang sumber bekalan air. Sumber air mentah itu. We need to find a solution. Dato' Armizan juga berharap semua pihak khususnya parti politik lebih bertanggungjawab dan tidak hanya mengapi-apikan isu pembinaan empangan tersebut. Katanya 4 perkara perlu diambil kira dalam memastikan bekalan air mampan. Ia termasuk sumber air mentah, kapasiti loji rawatan air, sistem perpaipan yang baik dan penguatkuasaan terutama berkaitan air tidak berhasil. Justru Dato' Armizan yakin kerajaan negeri akan mencari kaedah terbaik bagi mengatasi isu bekalan air. Sejumlah RM144.4 juta diperuntukkan oleh kerajaan negeri sebagai komitmen mencapai agenda matlamat pembangunan mapan SDG tahun ini. Peruntukan itu mampu melancarkan pelaksanaan pelbagai aktiviti bagi mencapai SDG di samping menjajarkan pembangunan sosio-ekonomi Sabah. Berucap dalam majlis penutupan sidang kemuncak SDG peringkat wilayah Sabah 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, SDG merupakan paksi penting dalam semua perancangan dan dasar bagi menangani isu pembangunan tidak lestari yang merosakkan alam sekitar. Justru beliau berkata peruntukan yang disalurkan itu juga dapat membantu merealisasikan inisiatif berkaitan kelestarian alam demi mencapai pembangunan lestari. Pada masa sama, Datuk Haji J mengajak semua pihak agar sama-sama menjayakan SDG dengan melakukan beberapa langkah. Antaranya mengamalkan prinsip ekonomi kitaran, mendapatkan pendidikan berkualiti secara dalam talian serta mengambil peluang terhadap kemajuan digital, robotik dan drone. Kabinet Negeri bersetuju mengekalkan jawatan semua pemegang adat. Permohonan penggantian hanya dipertimbang jika penyandang sedia ada mengalami masalah kesihatan sehingga tidak mampu bekerja atau atas permintaan wakil rakyat di sesuatu kawasan. Setakat ini kami telah putuskan supaya semua pemegang adat diteruskan
kecuali mereka yang satu sakit terlantar, tidak dapat bekerja, tidak sebab itu tidak adil kepada penduduk kampung. Ada ketua-ketua adat yang tidak dapat bekerja. Datuk Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menjelaskan demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan baju pemegang adat di Dewan Kampung Kimolohing. Katanya elan pemegang adat juga telah dinaikkan sejak September tahun lalu. Justeru Datuk Dr. Joakim yang juga Adun Kundasang meminta semua pemegang adat agar terus menyokong kerajaan memerintah kerana mereka juga sebahagian daripada jentera kerajaan di peringkat akar umbi. Seramai 100 ketua adat terdiri Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri WKAN, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua-Ketua Kampung dalam Dun Kundasang menghadiri majlis ini. Pemilihan tapak baharu yang sesuai bagi pembinaan klinik kesihatan Pekan Gadong Beaufort dijangka diputuskan tidak lama lagi. 2 buah tapak telah dicadangkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi menggantikan klinik sedia ada yang sudah daif. Pada dasarnya kita melihat kawasan ini ada 2 lokasi. Satu daripadanya berampiran dengan tapak Tamu Gadong. Dan yang keduanya di belakang Masjid Gadong. Jadi untuk keputusan kita serahkan kepada pihak KKM untuk menilai tapak mana yang lebih sesuai untuk mereka bangunkan bangunan tersebut. Datuk Ruslan memberitahu media selepas sesi lawatan ke lokasi tapak baharu klinik kesihatan Pekan Gadong di Beaufort. Katanya klinik baharu perlu dibina bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan yang selesa kepada penduduk dan petugas KKM. Siaran langsung aksi terakhir skuad Harimau Melaya dalam saingan kumpulan E Piala Asia 2023 menentang Korea Selatan malam tadi disaksikan beramai-ramai oleh penyokong skuad kebangsaan menerusi tayangan layar gergasi. Ia hasil inisiatif Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA. Tayangan layar gergasi ini berjaya mengumpulkan kira-kira 700 peminat sukan bola sepak yang berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan dari Stadium Al-Junub Qatar ini beramai-ramai. Ini salah satu wadah yang terbaik untuk kita bersilaturahmi, untuk merapatkan hubungan sesama kita di kalangan pimpinan organisasi dan para belia. Ini sangat baik program ini dan saya harap dia akan dapat dilaksanakan pada masa-masa akan datang lagi. Kita sangat teruja kehadiran orang-orang muda khususnya sekitar Kota Kinabalu. Ada yang datang daripada Papar Beaufort pun ada. Ini menunjukkan kebersamaan masyarakat khususnya orang muda untuk support program-program yang dianjurkan oleh kerajaan. Program santai ini turut dimeriahkan dengan acara kuis. Perlawanan akhir kumpulan E Piala Asia 2023 tersebut menyaksikan skuad kebangsaan mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya meraih keputusan seri 3-3 ke atas Korea Selatan. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih.